Don't worry, we are Royal Malaysian Navy. We are here to save you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan anda, filem Pascal merupakan sebuah filem aksi tempatan pertama yang mengangkat pasukan unit khas dalam organisasi TLDM atau lebih dikenali sebagai pasukan khas laut, iaitu Pascal. Filem ini menceritakan tentang kesusahan pasukan elit Pascal dalam misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada langit Somalia di Teluk Aden pada 2011 serta paparan terhadap misi hebat anggota Pascal yang terlibat dalam misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB di Angola pada tahun 1998. Filem ini juga mengisahkan tentang Lieutenant Commander Arman Rahmat, seorang anggota Pascal iaitu pasukan elit TLDM yang tidak direstui pekerjaan oleh ibunya kerana ayahnya juga seorang ahli Pascal dan telah terkorban semasa menjalankan tugas. Semasa Arman menjalankan tugas, rakan sepasukannya terkorban dan seorang lagi diberhentikan, membuatkan Arman ingin mengambil keputusan untuk berhenti. Namun, dia terhimpit dengan misi terakhir yang perlu diselesaikan, iaitu misi merampas kembali kapal dagang MV Bunga Laurel daripada langit Somalia di Teluk Aden. Komander Lieutenant Arman Rahmat ialah pegawai khas laut TLDM dengan sejarah perkhidmatan yang terkenal. Beliau dipuji sebagai wira kebangsaan kerana eksploitasinya di bawah bendera pengaman PBB di Angola serta telah mengetuai pasukan yang membebaskan MV Bunga Laurel iaitu kapal tangki kimia Malaysia yang telah dirampas oleh langit Somalia di pantai Afrika. Beliau tersepit antara pilihan untuk berkhidmat demi negara dan menjaga ibunya yang sakit. Tambahan pula, pemergian bapa Arman kerana menjalankan tugas sebagai anggota Pascal membimbangkan ibunya Khadijah terhadap pilihan anaknya untuk menjadi anggota Pascal juga. Unsur drama, kekeluargaan dan persahabatan yang diterapkan di dalam filem ini pasti dapat memberikan impak yang mendalam kepada rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda. Sebagai contoh, bapa Arman dan ibunya menunjukkan nilai kasih sayang yang kuat dalam keluarga. Selain itu juga, hubungan dan persahabatan yang dibina oleh anggota Pascal menunjukkan nilai setia kawan mereka begitu tinggi. Ini menjadikan nilai murni ini wajib dilihat dan diambil iktibar oleh setiap generasi di Malaysia agar lebih menghargai perjuangan setiap tokoh negara. Seterusnya kita akan pergi kepada isi dan huraian ataupun analisa dan perbincangan di dalam filem. Pascal The Movie merupakan sebuah filem aksi berkaitan ketenteraan Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2018 dan diarahkan oleh Andrian Tay. Pascal bermaksud pasukan khas laut, di mana cerita ini mengisahkan tentang pasukan khas tentera diraja Malaysia iaitu TLDM dalam menjaga keamanan Malaysia daripada ancaman musuh luar. Di samping itu, cerita ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana pasukan Pascal menjalankan misi-misi yang telah diberikan oleh mereka. Terdapat beberapa etika dan penghayatan peradaban yang boleh kita perolehi daripada filem Pascal ini. Antaranya ialah egoism. Egoism bermaksud mementingkan diri sendiri berbanding orang lain dan menganggap dirinya lebih penting berbanding orang lain. Egoism terbagi kepada iaitu dari segi psikologi dan juga etikal. Egoism dari segi psikologi bermaksud setiap perkara yang berlaku adalah untuk memuaskan diri seseorang individu dengan apa jua alasan yang diberikan. Manakala egoism dari segi etikal ialah jika perkara tersebut menguntungkan kedua-dua belah pihak, maka perkara tersebut akan dianggap berkepentingan kerana perkara tersebut mampu memuaskan hati individu walaupun pandangan yang diberikan adalah daripada individu yang lain. Analisa egoism di dalam filem Pascal. Pada minit ke-24 di dalam filem ini telah menunjukkan sikap egoism di dalam diri seseorang. Pada babak ini telah menunjukkan situasi semasa latihan berangkat di bawah kawat berduri sambil ditembak oleh jurulatih sedang ditunjukkan. Seorang anggota yang bernama Arman yang dilakonkan oleh Harun Azri telah tersangkut bajunya pada kawat berduri tersebut. Manakala terdapat seorang anggota yang bernama Joshua yang merupakan sahabat baik kepada Arman yang dilakonkan oleh Handy He telah membantunya daripada tersangkut di kawat duri tersebut. Namun begitu, terdapat juga seorang watak yang bernama Jeb yang dilakonkan oleh Ahmad Alfian yang telah menunjukkan sikap ego semasa situasi tersebut. Hal ini kerana mereka semasa latihan merangkak di bawah kawat berduri tersebut dijalankan, mereka dianggap sedang berada di dalam situasi yang bahaya kerana terdapat peluru yang sedang dilancarkan ke arah mereka. Namun begitu, Jeb telah bersikap ego dengan memarahi dan mencaci Arman di atas kecuaiannya kerana telah menyebabkan
laluan merangkak tersebut tersangkut dan telah mengakibatkan bahaya kepada anggota yang lain. Dapat dilihat juga di sini bahawa Joshua tidak bersikap ego kerana sanggup menggadaikan nyawanya dengan membantu Arman keluar daripada situasi bahaya tersebut, walaupun Jeb yang berada di belakang sedang berada di dalam keadaan yang marah dan menyuruh mereka berdua supaya cepat agar Jeb boleh keluar daripada situasi bahaya tersebut. Dapat dilihat juga apabila Arman telah keluar daripada kawasan merangkak yang berduri itu, beliau telah dimarahi oleh jurulatihnya kerana telah mengakibatkan bahaya kepada anggota pasukan yang lain. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi sikap egoisme di dalam diri. Antaranya ialah bersikap sabar. Seseorang yang mempunyai sikap ego di dalam diri perlulah belajar untuk bersabar dalam melakukan apa jua perkara. Hal ini kerana dengan bersikap sabar dapat menahan diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Dengan bersikap sabar, mereka dapat menahan diri dan berfikir secara rasional bahawa perkara yang akan disampaikan tersebut dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri sahaja atau memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Dan di samping itu, dengan bersikap sabar juga akan dapat membantu sedikit sebanyak menghilangkan sifat ego di dalam diri. Yang kedua ialah berlapang dada. Berlapang dada tidak akan merugikan sesiapa di dalam dunia ini kerana hal ini akan menyalahkan kepribadian seseorang individu itu bahawa dia mampu menahan sikap egonya daripada perkara yang akan merugikan dirinya sendiri. Di samping itu, bersikap berlapang dada juga akan membuktikan bahawa seseorang individu itu mampu menerima kritikan dan menerima pendapat daripada pihak yang lain walaupun pendapat yang dikemukakan tidak sama dengan pendapat yang diberikan oleh beliau. Yang terakhir ialah hadirkan rasa empati dalam diri. Manusia perlulah sentiasa mempunyai sifat empati di dalam diri dan terhadap nasib orang lain. Hal ini kerana seseorang individu yang mempunyai sifat ego, kebiasaannya kurang mempunyai sifat empati di dalam diri dan menganggap diri mereka lebih terseksa, dan hal ini akan menyebabkan mereka kurangnya rasa empati di dalam diri dan telah meningkatkan sifat ego di dalam diri mereka. Di samping itu, jika mereka menghadirkan sifat empati di dalam diri, mereka akan menganggap bahawa dirinya, jika dibanding dengan orang yang berada di dalam kesusahan, mereka akan berasa lebih rendah diri dan akan lebih memberi perhatian kepada nasib masyarakat di sekeliling. Seterusnya ialah nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Dewan Bahasa membawa maksud satu perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yang mendalam. Dianggap sebagai satu asas yang membina semangat keyakinan diri, kekuatan penyatuan dan perpaduan nasional yang digemblengkan untuk mencapai cita-cita serta kemajuan. Nasionalisme merujuk kepada sikap mental atau sentimen individu dan masyarakat yang merujuk kepada kesetiaan kepada bangsa dan negaranya melebihi kepentingan peribadi. Seterusnya ialah analisa nasionalisme dalam filem Pascal. Yang pertama ialah pada minit ke-32.07, ucapan yang disampaikan oleh Komander Pascal, beliau menerapkan satu semangat berdasarkan ideologi ini dengan berkata, mungkin di antara kamu nanti akan mempersembahkan pengorbanan yang terulung kepada negara, iaitu nyawa kamu sendiri. Yang kedua ialah jelas di sini mereka telah bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka yang berharga demi kesetiaan kepada negara melebihi kepentingan peribadi yang mungkin kita sebagai orang awam tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab itu. Yang ketiga ialah juga dapat dilihat ideologi di mana kesetiaan kepada negara dan bangsa melebihi kepentingan peribadi seseorang individu. Pada minit ke 1 jam 50 saat ketika ini Panglima TRDM Kamaruzaman berkata, tetapi dengan mengorbankan nyawa kita bukan sahaja kita dapat berkhidmat untuk negara, tetapi kita mampu untuk selamatkan banyak nyawa dan memberi lebih banyak peluang bersama keluarga. Selain itu ialah faktor ideologi nasionalisme. Yang pertama sekali ialah kematian bapa Laksamana Komander Arman Rahmat. Kematian bapanya telah mendorong Laksamana Komander Arman untuk mementingkan negara melebihi kepentingan peribadi beliau yang telah menjadi dilema dalam diri beliau. Yang kedua ialah nilai dan moral yang diterapkan oleh Jurulatih. Semangat dan ideologi yang diterapkan dalam setiap anggota Pascal sangat tepat dengan definisi nasionalisme itu sendiri, iaitu kesetiaan kepada bangsa dan negaranya melebihi kepentingan peribadi. Antara keburukan ideologi nasionalisme, yang pertama sekali ialah kurang rasa cinta terhadap diri sendiri. Seseorang yang telah menerapkan ideologi ini dalam diri mereka di mana mereka sanggup untuk mengorbankan diri sendiri melebihi kepentingan diri sendiri sudah tentu akan mengabaikan diri mereka sendiri.
Dalam konteks ini, seolah-olah diri mereka tidak berharga sedangkan ada lebih banyak kepentingan dan tanggungjawab yang perlu digalas sebagai seorang manusia. Yang kedua ialah menggalakkan kebencian antarabangsa, menjadikan rakyat dalam sesebuah negara itu tidak bertoleransi terhadap rakyat dari negara lain. Ini akan mengakibatkan kebencian yang melampau di antara negara-negara yang terjejas. Selain itu, pendatang asing atau pelancong juga akan terkesan dengan ideologi nasionalisme. Yang ketiga ialah menjatuhkan kewarganegaraan orang lain. Negara yang mengamalkan ideologi nasionalisme ini merasakan mereka mempunyai lebih banyak kuasa daripada yang lain. Negara itu dapat menghina dan menyakiti kebangsaan lain berdasarkan budaya, agama dan ideologi politik mereka. Aliran pemikiran ini merujuk kepada sikap manusia yang bertindak mengikut dengan perasaan ataupun emosi. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka, kata-kata, tingkah laku sama ada perasaan gembira maupun sedih. Emotivism berasal daripada perkataan emosi yang merujuk kepada kebangkitan perasaan. Emotivism menerangkan bahawa pertimbangan moral bukanlah mengikut pernyataan fakta seperti yang dinyatakan oleh naturalist, tetapi adalah mengikut emosi, sikap atau perasaan. Analisa emotivism. Pada minit ke-39 semasa Jeb masih di dalam unit Pascal, mereka telah diarahkan untuk pergi ke negara Afrika bagi misi penyelamatan, tetapi di mana ada suatu keadaan sepatutnya mereka tidak boleh menggunakan senjata di kawasan itu dan perlu untuk menunggu pihak yang akan menolong mereka. Tetapi Jeb yang terlalu mengikut perasaannya telah menembak ke arah orang yang menyerang mereka sehingga menyebabkan pergelutan berlaku di antara pihak musuh dan unit mereka, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah disebabkan oleh tindakan tersebut menyebabkan seorang daripada rakan mereka iaitu Joshua telah terkena serpihan bom dan menyebabkan beliau mati. Pada minit ke-56, Jeb ingin mengajak Arman untuk menjadi sepertinya. Jeb berkata, hidup sebagai seorang penyangga negara lebih menguntungkan daripada berkorban untuk negara dan mati untuk negara, tetapi tidak mendapat apa-apa. Setiap hari tidur di atas duit tanpa meragui hari esok, sedangkan bila menjadi anggota Pascal, perlu berfikir untuk hari esok yang berkemungkinan tiada lagi. Berikut adalah kesan emotivism. Antara kesan kepada individu adalah individu hanya merasa perkara yang beremosi itu adalah betul, tetapi ia akan memberi kesan kepada orang sekelilingnya yang mana jika seseorang itu beremosi akan menyebabkan orang lain merasa hati dengan tindakannya dan akan menjauhkan diri daripadanya akibat oleh tindakannya. Tetapi kebiasaannya, kesan ini dapat dibetulkan lagi jika ianya beremosi pada tempat dan waktu yang betul. Contohnya, seorang ketua memarahi anak buah kerana tidak mahu mengikut arahan yang telah ditetapkan. Hal ini adalah emosi yang betul dan tidak salah untuk digunakan. Cara untuk mengurangkan emotivism adalah dengan berfikir dan juga bercakap tentang perkara yang mendatangkan emosi. Individu haruslah tidak bercakap mengenai perkara yang disenanginya. Jika seseorang ingin bercakap perkara yang tidak enak didengari, individu haruslah untuk segera menukar topik perbualan supaya ianya dapat mengelakkan emosi yang tidak baik daripada bangkit. Kedua adalah dengan sentiasa berfikiran positif. Kebiasaannya, ia menyebabkan emosi ini adalah kerana berfikiran tidak baik mengenai sesuatu sehingga menyebabkan emosi marah untuk meningkat. Hal ini dapat dielakkan dengan berfikiran secara positif dahulu sebelum perkara itu benar-benar pasti dan melakukan tindakan. Kesimpulannya, filem ini adalah inisiatif penting untuk mendidik orang ramai dari semua peringkat umur tentang pengorbanan pejuang negara Malaysia dan untuk membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan anak muda kita. Seterusnya, kepentingan kerjasama dan kumpulan dapat dilihat dalam filem ini. Kerjasama adalah penting untuk sesuatu rancangan itu berjaya kerana ia membolehkan pendekatan yang teratur dan sistematik. Sikap bertanggungjawab adalah penting bukan sahaja untuk individu tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab ini bukan sahaja kepada ibu bapa tetapi kepada masyarakat dan ia adalah amanah yang harus kita laksanakan bersama agar negara kita kekal aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.